Terima kasih Najib. Wah, kesian dia bersorangan di dalam konti pagi ini. Sebaik kami ada dua. Tapi tak mengapa Najib, nanti kalau ada rezeki nanti kami ke sana bercuti. Bercuti dekat Langkawi ya. Bercuti kat Langkawi. Okey, sekarang kita nak kongsikan kepada anda semua satu topik yang cukup menarik. Ini adalah berkaitan dengan tadbir urus yang baik. Tadi awal-awal tadi kita dah buka Selamat Pagi Malaysia. Tadbir urus yang baik ini sangat penting untuk pentadbiran negara lah. Jadi hari ini untuk bercakap mengenai perkara ini, kami sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz, iaitu Pengarah Bahagian Dasar dan Strategik Pusat Governance Integriti dan Anti Rasuah Nasional ataupun GIACC. Selamat datang, Selamat Pagi Malaysia, Encik. Terima kasih. Encik Gunawan kerana sudi bersama kami. Tadbir urus adalah segala-galanya, kerana kalau kita letaklah bajet macam mana cantik sekalipun, kalau tidak diurus dengan baik, dengan berintegriti, maka tidak akan kesampaian segala yang dirancang itu. Mukadimahnya ingin kita ketahui apakah kaitan GIACC dengan SPRM. Adakah ia dua ataupun two heads of the same coin? Ataupun adakah ia bergerak serentak ataupun dengan cara dan jalan kerja yang berbeza? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pendengar Ridwan, Terence dan juga sudah tentu sidang penonton yang sangat kita kasihilah, keluarga Malaysia semua hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pagi ini, dan soalan mukadimahnya pun Masya Allah, Alhamdulillah. Sebab saya yakin sangat-sangat dan banyak kali dah berjumpa, memang orang tak tahu tentang kami lah. GIACC. Orang bila tanya kerja kat mana sekarang GIACC, apa tu? Itu soalan memang keluar, apa tu. Jadi GIACC ni stand for ataupun merujuk kepada Governance Integrity Anti-Corruption Center. Iaitu kami ni adalah satu pusat, satu agensi yang bertanggungjawab dalam pembentukan polisi berkaitan dengan governance ataupun tadbir urus, integriti dan juga usaha-usaha anti-corruption, anti-rasuah. Jadi bila bunyi anti-rasuah ni, dia mulalah tanya balik, ni SPRM ke? Second question mesti keluar. Kan? Apa? Jadi mudahnya gini, kami dengan SPRM ni adik-beradik je lah. Sama-sama berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Cuma kami ada fungsi tersendiri, dan SPRM sudah tentu kita semua tahu fungsi SPRM. Kami ni bawah belakang tabir je. SPRM ni memang kerja dia ke depan. Memang kerja dia tu memang memerlukan banyak publicity-nya. Cuma GIACC ialah merujuk kepada polisi. Kami lebih kepada pembentukan polisi, pemantapan, pengukuhan. Manakala SPRM ini secara umumnya kita boleh katakan ialah banyak dalam bentuk penguatkuasaan dia, yang mana diamanahkan untuk mencegah dan juga untuk membenteras rasuah. Jadi sebab tu kami ni kita cuba supaya tak keliru tentang skop tugas, dan kita masing-masing saling melengkapi sebenarnya. Sudah tentu kami pun tidak bolehlah nak menafikan kami pun memang banyak terlibat dengan SPRM, tetapi begitu juga kita ada banyak lagi sebenarnya agensi-agensi lain yang merujuk kepada pengukuhan dari segi governance-nya, dari segi integriti. Contohnya Institut Integriti Malaysia. Ini satu lagi entiti, satu lagi organisasi yang ada dalam kerajaan yang merujuk tentang usaha-usaha bagi mengukuhkan tadbir urus, integriti dan juga anti rasuah kita. Sebelum kita pergi lebih jauh, bagaimana sebenarnya formulasi segala polisi yang dirancang untuk membendung gejala rasuah dan membantu urus tadbir negara yang cekap dan integriti? Apakah rangka kerja untuk bentuk satu-satu polisi? Jadi untuk perkara ini sebenarnya kalau kita melihat pun sebenarnya pengukuhan dari segi tadbir urus, pengukuhan integriti, pengukuhan usaha-usaha mencegah rasuah ini sudah tentu ia bukan perkara yang baru, kan? Mesti Terence Ridwan dah ialah sebagai orang media tentu lagi terdedah. Dia sebenarnya daripada, kalau kita tengok dalam sejarah pentadbiran negara pun, daripada tahun 88 lagi sudah ada usaha-usaha menubuhkan satu jawatan khas kabinet berkenaan dengan pengurusan negara, kerajaan.
Kemudian 97 dibuat satu lagi jawatankuasa khas kabinet berkenaan dengan keutuhan pengurusan. Ini semua ni tentang tadbir urus sebenarnya. 2004 Pelan Integriti Nasional. Pada 2018 sebelum pilihan raya, satu jabatan khusus ditubuhkan dengan nama Jabatan Integriti dan Tadbir Urus Negara, JITN. Kemudian selepas peralihan kerajaan pada 1 Jun telah ditubuhkan pula DJICC, yang mana merupakan satu yang kita ceritakan tadilah tanggungjawabnya. Jadi bila kita kata nak merangka, nak melihat bagaimana pengukuhan ini dapat dijalankan, ia merangkumi semua perkara. Sebab itu strategi yang paling cepat ataupun yang paling segera kita lakukan ialah melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun NACP. Dan cara nak buat ni, kita libatkan semua kementerian, kita libatkan semua pihak, kita libatkan semua daripada analisis awalnya sehinggalah kepada perancangan inisiatif dan pelaksanaan, dan sehingga sekarang pun masih boleh dipantau secara berkala dan laporannya disediakan. Jadi secara definisi ataupun kefahamannya, apakah yang dimaksudkan dengan tadbir urus yang baik di peringkat kerajaan sehinggalah di peringkat bawah? Ya. Jadi tadbir urus ni itulah orang kata, tadbir urus ni bila kata perkataan tadbir rasa macam faham. Urus pun faham. Bila gabung dua tu ramai jadi tak faham. Kan? Sebab tadbir urus ni dia sebenarnya merujuk kepada tata cara sesuatu organisasi, ataupun kalau kita nak merujuk pada kerajaan, sebuah kerajaan, bagaimana dia dikelola. Daripada cara membuat keputusan dan seterusnya sampai kepada pelaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip tadbir urus itu sendiri. Jadi kalau kita tengok kat sini, prinsip tadbir urus ni banyak, tetapi kalau untuk kita di Malaysia buat masa ini di dalam NACP sendiri dan akan berterusan insya-Allah setelah telah dipersetujui oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, iaitu kita akan lancarkan My Governance, iaitu satu pelan tadbir urus baik negara. Ini melengkapi dengan pelan anti rasuah tadi, yang mana maksudnya di sini ialah bagaimana tadbir urus negara tadi kita terapkan dengan kerangka TREE. Tree lah. Nak bagi sedap lah tu. Tree. Kan? Apa dia? Transparansi, ketelusan, restore accountability, maksudnya kebertanggungjawaban, efisiensi, kecekapan dan efektifness, keberkesanan. Jadi kita kena pastikan apa saja juzuk pentadbiran dalam negara kita ini mestilah dengan 4 prinsip tadbir urus ini. 4 tadbir urus ini. Jadi ini perkara yang begitu besar sebenarnya, sebab tu akhirnya kita setelah NACP, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan My Governance, dan dalam RMK 12 telah diisytiharkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, kita juga akan mengadakan MGI, Malaysian Governance Index. Ini mengukur. Kita dah buat macam-macam inisiatif, kena ada ukuran dia. Kita kena tunjukkan performance kita. Sejauh mana pencapaian, sejauh mana dah capai, apa yang kurang, apa yang ni. Jadi, dan perkara ini perlu telus diketahui oleh rakyat. Itulah yang kita ni. Indikator yang sering kita gunakan adalah CPI, Corruption Perception Index, yang sering kali dikeluarkan oleh Transparency International. Jadi walaupun kita ada policy, kita ada badan yang bertanggungjawab untuk merangka polisi, kita ada badan yang bertanggungjawab dalam pencegahan, kita ada badan yang bertanggungjawab dalam juga pempantrasan dan segala aktiviti yang perlu dilakukan seperti yang dilakukan oleh IIUM, iaitu memberi pendidikan, juga ada badan yang bertanggungjawab. Namun dalam pada itu kita lihat indeks CPI kita kurang memberangsang. Jadi di mana GIACC dalam memastikan bahawa segala polisi yang dirancang, segala prosedur tadbir urus yang dirancang dipatuhi oleh semua elemen kerajaan, swasta dan orang awam. Okey. Jadi berkenaan CPI, satu ni awal-awal tahun nanti, besok dia bising lagi lah ni CPI.
ialah walaupun namanya kat situ ialah perception, persepsi, persepsi ni dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Persepsi ni. Walaupun begitu, oleh kerana boleh dikatakan di peringkat antarabangsa telah diterima seolah-olah menjadi satu standard. Jadi yang pertama, mungkin kita ni bagi saya lah, sepanjang saya merhatikan, sebab bila CPI keluar dia punya keputusan, DICC yang dipertanggungjawabkan untuk melaporkan kepada jemaah menteri. Kami kena buatlah paper, kami kena buat ulasan, kena buat ni. Dan kami memang bekerja rapat dengan TI, TI Malaysia. Jadi persepsi ni kadang-kadang sebab kita jadi orang tengok tak elok, sebab kita gagal untuk apa kita kata handle, untuk kita menangani perception itu. Mungkin dari segi communication kita kurang, dari segi promotion kita, marketing kita kurang, publicity kita kurang. Bukan kita tak ada. Contohlah JICC pun ramai orang tak tahu. Betul. Kan? Maknanya macam kalau satu sudut macam fail lah juga. Sebab bila orang tak tahu, persepsi dia apa? Kita tak ada. Kan? Dan persepsi ni penting. Walaupun persepsi ni kita kata hanya satu tanggapan, tetapi dia sangat penting kerana dia menentukan reaction orang pada kita. Sekarang ni kalau CPI kita turun, apa reaction pelabur? Oh, negara ni berat. Tak boleh ni. Masalah. Kan? Walaupun tak semestinya persepsi itu betul, tepat 100%, tak semestinya juga. Kadang-kadang kerana kelemahan kita dalam untuk communicate, untuk kita sampaikan apa yang kita dah ada pun sebenarnya. Jadi di sini dari segi CPI sebenarnya usaha bukan terletak kepada satu agensi, tetapi ia adalah tanggungjawab semua. Tanggungjawab semua pihak. Bukan kata hanya agensi SPRM sebagai yang mencegah, yang mengekang, menyiasat, menangkap dan sebagainya, tetapi juga oleh semua agensi. Kerana yang melaksanakan, yang dinilai, yang ditanggap itu ialah kita semua. Performance kita semua. Prestasi kita semua. Hati budi, tindak tanduk kita semua. Kan? Itulah yang secara ringkas saya boleh sebut tentang CPI. Dan insya-Allah kita memang berikan perhatian dan fokus untuk kita teruskan usaha-usaha melaksanakan yang kita kata sebagai GI dan A tadi. Semoga dengan itu perception, tanggapan orang itu pun dapat selari dengan apa yang kita lakukan. Jadi secara ringkas macam mana elemen tadbir urus ini kita boleh aplikasikan dalam konsep keluarga Malaysia di sekarang? Keluarga Malaysia dan juga Hari Kebangsaan lah. Ini semangat, semua semangat. Daripada tengok cerita Mak Kilau itu, semua dah semangat dah ni. Baik. Dia macam inilah. Kalau kita sayang pada negara kita, sambut kibar bendera rata kan, penuh. Tak cukup kat rumah, kat pokok, tak cukup kat pokok, kat kereta kita bubuh lagi. Alhamdulillah, itu menunjukkan patriotik kita, semangat patriotism yang kita ada. Tetapi apa maknanya semua ini, kemerdekaan ini, kebebasan ini, yang kononnya sayang cinta kita pada negara ini, jika kita tidak isi negara ini, isi negara ini dengan perkara yang boleh membangunkan negara. Dan tadbir urus sangat penting. Kerana tanpa tadbir urus, sebagaimana Terence bagi tahu tadi, banyak perancangan akan hanya tinggal perancangan, banyak saranan hanya akan menjadi satu impian sahaja, banyak slogan akan hanya jadi retorik. Itu sahaja. Jadi kita nak ke negara kita akhirnya disebabkan tadbir urus yang lemah, akan menjadi lemah, akan jadi semakin rosak. Dan hari ini kita boleh tengok di Eropah apa dah terjadi pada Greece. Betul. Di Asia apa jadi pada Sri Lanka sekarang ini. Maknanya kita bukan nak mengulas tentang negara orang, tetapi kan apa sahaja yang terjadi itu perlu kita ambil iktibar. Adakah kita nak tunggu keadaan negara kita sampai tahap macam tu?
Kan, saya rasa dalam keadaan hari ini, dunia yang tanpa batas, dunia yang begitu terbuka, sumber informasi yang begitu mudah dan cepat, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia semua ni bolehlah pergi buatlah sedikit research apa dah jadi pada Greece, apa dah jadi pada Sri Lanka, kenapa itu terjadi. Dan cuba kita bawa kepada sambutan Hari Kebangsaan kita. Sejauh mana kita nak, adakah kita nak menanti perkara ini terjadi pada kita, baru kita nak undur ke belakang, baru kita nak memantapkan dia. Saya rasa itu bukanlah pilihan yang sepatutnya lah. Jadi lebih baik kita hayati tadbir urus ini supaya negara kita akan terus dapat makmur, negara kita akan terus maju dengan nilai-nilai yang hebat supaya kita benar-benar menjadi sebuah negara keluarga Malaysia yang bersama-sama kita akan terus teguh, insya-Allah. Ya, itulah sebenarnya slogan untuk sambutan Hari Kebangsaan Keluarga Malaysia, Teguh Bersama. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami pagi ini dalam Saat Pagi Malaysia. Komponen yang begitu penting dalam sistem pentadbiran negara adalah tadbir urus dan integriti. Okey, dan sekarang kita akan ke Perlis. Ryan sudah pun bersedia. Ini adalah satu cerita berkaitan dengan pengkisahan kemerdekaan menerusi pendigitalan. Silakan Ryan.